Bodoh. PKPB. Mula-mula PKP yang pertama, lepas tu sekarang ni PKPB. PKP bodoh ni yang menyusahkan rakyat. PKP bodoh ni yang menjahanamkan ekonomi rakyat, ekonomi negara, dan juga kedudukan keuangan syarikat-syarikat besar pun hari ini jahanam kerana PKP. Kena faham ni. Okey? Okey. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini sekali lagi kita bersama untuk membincangkan tentang isu yang sangat hangat, tidak lain tidak bukan tentang kedudukan Dewan Undangan Negeri Perak. Bersama saya hari ini ada beberapa orang tukang tanya soalan, dan kita juga dah mendapatkan bantuan daripada rakan-rakan yang secara sukarela telah menghantar soalan. Jadi tuan-tuan juga boleh menghantar soalan kepada nombor yang tertera yang telah saya berikan di page saya tadi, dan kita akan kumpul dan cuba jawab soalan-soalan tersebut. Silakan Wan. Okey Tok. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, wajarkah UMNO dipersalahkan akak umbi bekerjasama dengan PKR dan Amanah untuk membentuk kerajaan baru jika PAS dan Bersatu menolak kerjasama itu Tok? Pertama sekali, belum ada lagi sebarang statement secara rasmi bahawa kerjasama itu wujud. Okey. Pertama, kita cuma mendengar kenyataan daripada Taqiyuddin yang mengatakan PAS tidak akan menyertai kerajaan baru tu. Kedua, kita dengar kenyataan daripada Hamzah Zainuddin yang mengatakan bahawa mereka sedang mempertimbangkan untuk keluar daripada kerjasama dengan UMNO. Bagi saya dua kenyataan ini bagus, bagus. Kenapa saya kata bagus? Kerana dua kenyataan ini datangnya daripada kumpulan Publica. Kumpulan Publica ni tuan-tuan, dia orang ni tak ada think tank, dia orang tidak ada pemikir, dia orang cakap dulu, dia fikir kemudian. Last kali dia buat U-turn. So jangan bimbanglah, jangan bimbang. Dia cakap dia tak fikir punya time. Jadi tuan-tuan, yang akan hilang jawatan Perdana Menteri ni Muhyiddin. Muhyiddin last sekali kena fikir juga. Itu yang kadang-kadang dia garang, dia marah dengan kumpulan Publica ni. Sebab main cakap je, tapi tidak fikir. Kena ingat bahawa kerajaan negeri Perak ni satu kerajaan negeri saja. Kalau misalnya mereka ni berdegil, tidak mahu bekerjasama dengan UMNO di negeri Perak, saya macam saya sebut semalam, kurang tapak tangan Stadium Merdeka kita tadahkan. Silakan. Kalau nak tengoklah apa yang berlaku. Saya kena beritahu, kalau misalnya UMNO akhirnya terpaksa bekerjasama dengan PKR dan PAN. Dua lah, saya dengar apa yang dicadangkan oleh Datuk Seri Nazri Aziz, dua je. Satu PKR dan PAN. Kan? Saya harap orang UMNO jangan meloncat. Kerana Datuk Seri Nazri ni saudara, satu ketika dahulu orang duk nampak dia ni macam suka kat Anwar Ibrahim. Tapi korang tak faham. Sebenarnya dia cuma nak memecah belahkan Anwar dengan Mahathir. Itu strategi dia. Dia nak pecahkan Anwar dengan Mahathir. Dikala Anwar ni tak ada telur nak lawan Mahathir, maka dia cakaplah dia sokong Anwar.
Itu yang Anwar shock sikit. Anwar mula buat kerja, tuan-tuan, untuk lawan dengan Mahathir. Belum sempat apa-apa, cantas menyantas berlaku dan akhirnya dengan Mahathir pun tergolek. So, cuba korang bayangkan apa akan jadi kalau misalnya 2 ekor geng Publica ni, baik Taqiyuddin ke, baik Hamzah Zainuddin ke, baik Anwar Musa ke, baik Isyamuddin ke, Azmin ke, dibiarkan untuk merangka strategi untuk Perikatan Nasional. Memang jahanam, tuan-tuan. Memang jahanam. Itu sebab saya cakap, kurang tapak tangan, nyiru kita tak ada kan. Tapi jangan bimbang, tuan-tuan. Jangan bimbang. Saya yakin last kali, dia orang ni, kalau dia fikir pasal perjuangan dia, kalau dia fikir pasal Islam, dia fikir pasal kedudukan orang-orang Melayu, dia akan fikir 10 kali untuk menarik diri. Saya yakin last kali PAS, PPBM, mereka akan menyokong Datuk Syarani sebagai Menteri Besar Perak yang baru. Itu saya punya keyakinan lah. Sebab apa? Sebab kita tengoklah, saya baru cakap semalam, ada 3 orang PPBM merancang nak tarik sokongan daripada menyokong kerajaan UMNO di negeri Johor. Saya cakap, cubalah buat. Akhirnya hari ini terbukti. Terbukti kerana akhirnya Belanjawan 2021 negeri Johor 100% sokong. Bukan setakat PPBM sokong, bukan setakat PAS sokong, bukan setakat pembangkang pun sokong. Itu sebab jangan main-main. Jangan main-main. Kalau misalnya mereka ni beria sangat nak besar kepala, UMNO pun boleh besar kepala. Cuma UMNO ni bukanlah jenis besar kepala. Kita banyak give and take. Kalau UMNO ni besar kepala, tuan-tuan, takkanlah UMNO BN ada 43 kursi. Kita bagi Midin yang hanya 13 kursi je menang. Itu pun hanya 6 orang je sokong dia untuk jadi Perdana Menteri. Jadi UMNO ni seorang yang sangat merendah diri. Bagi saya lah. Kalau saya lah yang duduk kat UMNO tu, mungkin tak serendah macam ni lah kan. Cuma jangan terlalu merendah diri lah. Kita kadang-kadang kita kena ada maruah sikit. Jangan biarkan diri kita dibuli, jangan biarkan diri kita diperkotak-katikkan kan. Saya gembira rakan-rakan di Perak mereka tidak tunduk. Terima kasih jugalah pada Chief Kalau Chief tak datang malam perjumpaan dengan Presiden di Perak ada kemungkinan besar, tuan-tuan ramai jugalah kena pujuk untuk terima daripada PPBM untuk menjadi MB, ataupun mungkin Peja jadi MB balik semula. Tapi nasib baiklah kita ada kepimpinan di dalam UMNO Perak yang kuat, dan mereka istiqamah bersama dengan yang berhormat dan bakal yang amat berhormat Datuk Syarani, yang saya harap dilantik sebagai Menteri Besar Perak yang baru. Okey, ada soalan? Okey, Dok. Ini ada pertanyaan daripada pengundi di Tambun, Dok. Pengundi Tambun? Ya. Dia kata, dari pandangan Datuk okey, terhadap konflik MB Perak ni, adakah sama dengan pemahaman semua ahli UMNO bawahan, terutama sekali akaumbi di Perak lah, bahawa adakah isu ini satu-satunya cara untuk PPBM membuka pintu perbincangan, atau sebaliknya tak ada isu sebenar PN selama tertubuhnya gabungan PN? Okey, bagi saya akaumbi ni lebih faham bahayanya bersama dengan PPBM. Akaumbi ni lebih faham bahawa parti PPBM itu ditubuhkan untuk menggantikan UMNO. Benar juga ya. Untuk membenamkan UMNO, untuk menguburkan UMNO.
Jadi apa yang berlaku di Perak hari ini, alhamdulillah, orang Perak hari ini mengajar kepimpinan UMNO di peringkat pusat macam mana nak handle parti, macam mana nak betulkan keadaan, macam mana nak buktikan bahawa the majority rules, not the minority rules the majority. Mereka sekarang ni mengajar kita. Itu sebabnya tak semestinya orang di atas tu yang mendidik kita. Dan hari ni alhamdulillah saya ucap tahniah sekali lagi. Saya bangga dengan kawan-kawan saya di Perak kerana mereka mengajar rakan-rakan di peringkat pusat macam mana nak jaga maruah kita. Kita tak boleh terus diperlekeh, diperkotak-katikkan. Dan yang paling penting sekali, apabila kita diberikan mandat untuk memegang amanah, amanah itu harus dijaga. Yang ini sepatutnya kawan-kawan kita dalam PAS, mereka lebih faham. Bila kita menjawat jawatan menteri besar, amanah kuasa yang diberikan kepada kita ialah satu amanah. Amanah itu harus dipikul dengan penuh tanggungjawab. Tak boleh berlaku curang kepada rakyat. Apabila tanah rakyat 15,000 hektar, nilai market hari ni 1 bilion lebih, saudara, nak dijual kepada syarikat daripada Singapura dengan harga 300 juta lebih saja. Mana masuk akal, tuan-tuan? Kalau dulu harga kelapa sawit 1,400, 1,800 satu tan, boleh lagi. Ini dah naik sampai 3,400. Tidak ada sebab aset yang baik ini perlu kita jual. Kenapa nak jual aset yang baik dikala kita earn from palm oil? Adakah kerana nak mengumpulkan dana bagi membolehkan PPBM berhadapan dengan UMNO dalam pilihan raya akan datang? So itu cara pun dah tak betul. Kita punya niat pun dah tak betul. Apatah lagi ada berderet, tuan-tuan, isu yang melibatkan Peja ni. Peja ni dulu sama-sama panel pemikir dengan saya, kan? Cuma Rais Yatim buang dia. Dia kena buang kerja. Pasal dia pergi ke Fortila, dia tak minta cuti pun. Dia main cabut gitu je. Dia buat suka hati dia je lah, kan? Masa dekat jadi MB, dia buat benda yang sama. Dia tak ikut undang-undang. Kediaman rasmi MB dah jadi macam kelab malam. Ada pesta seks, ada pesta hadadah, ada pesta arak. So benda ni tak boleh berterusan. Saya tak faham kenapa kawan-kawan kita dalam PAS, saya tak kata semua, saya nak beritahu di Perak tu Ustaz Idris okey sikit. Dia lebih nak menjaga hubungan di antara UMNO dengan PAS. Dia pun tak berapa berkenan ni, saya rasa, dengan geng-geng PPBM, terutamanya dalam benda-benda yang bertentangan dengan agama ni semua. Tapi ada setengah-setengah tu dia lupa dia PAS. PAS ni kena faham. Mereka ni bila berpolitik, mereka letak agama di depan. Jadi kena pastikanlah agama kena sentiasa di depan. Jangan tinggal ke belakang. Ikutlah tu Ustaz Deri tu. Betul lah tu jalan dia. Kalau ikut Taqiyuddin, tuan-tuan, dah bergaul dengan Hamzah Zainuddin, dah bergaul dengan Azmin, yang semua orang tahu dengan masalah luar tabi'i dia, seks luar tabi'i dia. Jadi akhirnya jalan tu jadi bengkang-bengkok. Yang ni kita tak boleh nak betulkan. Ini pemilihan ketika Muktamar PAS akan datang, buatlah pembetulan. Buatlah pembetulan. Mana pemimpin yang kita rasa tak betul tu, saya nak beritahu, jangan malu kalau ada pemimpin tak betul dalam PAS. Kerana dalam UMNO pun ramai, lebih ramai saya silap daripada dalam PAS. Tapi proses pembersihan ni perlu selalu berlaku. Orang dalam UMNO pun ada di antara mereka ni akan kita bersihkan dalam pemilihan akan datang. Begitu juga dalam PAS. Mereka juga manusia. Ada setengah-setengah tu bila dapat kuasa dah lupa dah. Kalau dulu rakyat sentiasa dibibir. Tapi kadang-kadang bila dah ada kuasa,
Berubah tuan-tuan Ya. Berubah. Dah mula pandai menipu pun ada juga. Ada yang menipu, kata pergi jumpa dengan pihak Turki. Rupa-rupanya sampai ke Netherlands. Bawa bini baru. Ada juga. Saya tak nak tegur saya siapa, tapi ada. Jadi akhirnya tuan-tuan, kalau benda ni bila kita diuji dengan kuasa. Yang paling bahaya sekali tuan-tuan, saya yakin kalau kawan-kawan termasuklah kepimpinan PAS diuji dengan kesusahan, diuji dengan pelbagai rintangan, mungkin mereka boleh berhadapan dengan ujian tu dengan baik. Tapi yang bahaya ni tuan-tuan, bila diuji dengan kuasa, bila diuji dengan duit, bila diuji dengan peluang-peluang perniagaan dan sebagainya, kadang-kadang tuan-tuan, mereka juga manusia, bukan malaikat. Dia macam kita juga. Kadang-kadang kita tak tahan dengan ujian. Ujian susah, senang sikit hadapi tuan-tuan. Ujian dengan kesenangan ni kadang-kadang buat kita lupa diri. Itu je. Okay. Ekoran daripada krisis MB ni juga tu. Ya. Di Perak ni seolah-olah UMNO ni orang lihat dia macam penting diri sendiri, gila kuasa, pencetus kestabilan politik. Apa pendapat tu? Ni bukan soal penting diri, gila kuasa. Kan? Ini soal bila pemimpin tak betul, kita kena tegur. Ini penting ni. Kerana sabda Rasulullah berkata benar walaupun ianya pahit. Dan adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat, apatah lagi pemerintah. Kalau ketua kita membawa kita ke jalan Allah, yang tu kita ikut. Tapi the moment ketua kita tu, khalifah kita, membawa kita ke arah kemaksiatan, membawa kita ke arah kemungkaran. Dadah mungkar. Apa ni, arak pun mungkar. Dadah pun mungkar juga. Perempuan pun sama juga. Betul tak? Tapi semburit pun mungkar juga. Tetapi kalau dah sampai hak rakyat tuan-tuan, dikala rakyat susah ni, patut duit tu boleh digunakan untuk bantu rakyat, untuk perkukuhkan kedudukan kewangan kerajaan negeri Perak. Tapi harta-harta dan aset kerajaan negeri dijual untuk mengayakan pihak tertentu. Yang ini ada sikit bahaya. Kalau misalnya apa yang Peja jual ini diketahui oleh Muhyiddin, dan duit ni memang untuk PPBM lah contohnya, lagi parah. Kerana harta rakyat, harta kerajaan negeri ni harta rakyat Perak. Tidak sepatutnya ianya dijual untuk duit dana politik. Lebih mulia kalau korang pergi ke Arab tu, pergi minta duit dengan Pak Arab, macam Dato' Najib buat. Kan? Lepas tu kita pula cakap dia orang. Kita cakap dia orang curi duit OMDB, Pak. Okey tu. Pengurusi DAP ada Perak lah. Pengurusi DAP Perak dia kata sekiranya kerjasama dengan dia akan bagi kerjasama dengan UMNO sekiranya ditolak oleh PBBM dengan PAS. Ini nampak statement dia cuba mengelirukan rakyat lah tu. Dia macam ini, dalam DAP ni ada dua kumpulan. Okey. Kumpulan yang dinasti Lim, maknanya Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Tony Puaka, ini semua kumpulan yang buat fitnah pada UMNO ni. Kumpulan yang menghasut rakyat supaya benci pada UMNO, benci Melayu, benci Islam. Okey. Kemudian dalam DAP ni juga ada setengah-setengah yang sudah nampak bahawa dinasti Lim ni tak boleh pakai. Ini kumpulan yang menentang Lim Guan Eng. Kumpulan yang menentang Lim Guan Eng. Orang yang dah tahu sepanjang tempoh Lim Guan Eng menjadi Menteri Kewangan, berapa banyak dia sapu, dan setiap projek yang masuk kena melalui Tony Puah pula. Tony Puah pula ambil certain percentage untuk bos dia, kan? So benda-benda macam ni hari ni sudah menjadi
pengetahuan umum kepada rakan-rakan di dalam DAP itu sendiri. So DAP sekarang ni dah pecah dua. Kalau kita dengar kenyataan Tony Puah, dia kata go to hell. Apa dia cakap Go to hell for those who want to collaborate with Najib. Dia cakap macam tu. Tapi orang yang lawan pula dengan apa ni, geng-geng Tony Puah dengan Lim Guo Eng ni, ialah orang yang tahu bahawa apa yang dituduh ke atas Najib ni satu penipuan. Dan contohnya lah macam Dr. Tan Seng Giau, dia jadi timbalan pengurusi PAC. Dia sendiri mengatakan bahawa Datuk Seri Najib tidak terlibat. Jadi kita kena tengok juga. Maknanya dalam DAP ni bukan semuanya macam Lim Guo Eng. Ada yang okey, ada yang tak okey. Ada yang rajin juga pergi buat kebajikan kat masjid dan sebagainya, kan? Walaupun tujuan dia kita boleh pertikaikan, kan? Tetapi kita kena ingat, di mana-mana parti politik pun ada yang baik, ada yang tak baik. So kalau tiba-tiba Ngah Komeng mengeluarkan kenyataan macam ni, bagi saya simple lah. Dia orang tengok bahawa parti Melayu paling kuat ni ialah UMNO. Ini maknanya dia hari ni dia baru realise. Dia dah fitnah macam-macam tahun 2018, but still UMNO very strong. To move forward in the future, you got to be with UMNO. So ni generasi yang mula terpaksa terima hakikat bahawa kalau nak maju di masa akan datang, you kena berada bersama dengan UMNO. So kalau ada pemikiran orang macam ni ramai, dengan syarat mereka boleh menghormati perkara 153, mereka boleh menghormati hak istimewa orang Melayu, boleh menghormati kedudukan bahasa Melayu, boleh menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, boleh menghormati Raja-Raja Melayu. Kalau dia boleh buat macam mana MCA boleh buat, kalau dia nak sokong kita, sokonglah. Tapi untuk bagi lagi perak ni, pandangan saya secara peribadi, kalau katalah worst case scenario, katalah PPBM tak nak sokong kita, PAS pun tak nak sokong kita, pilihan pertama kita ialah membubarkan Dewan Undangan Negeri. Tapi masalahnya kita tak ada pilihan tu. Pilihan itu berada di tangan Sultan Nazrin. Dan Sultan Nazrin ni sultan yang berjiwa rakyat. Hari ni rakyat tak mau fikir pasal pilihan raya. Hari ni rakyat mahu cepat keluar daripada masalah yang dihadapi akibat daripada PKP. Bukan akibat daripada COVID-19. No. Yang masalah hari ni, Malaysia ini hari ni berhadapan dengan masalah kerana PKP bodoh ni. Bodoh. PKPB. Mula-mula PKP yang pertama, lepas tu sekarang ni PKPB. PKP bodoh ni yang menyusahkan rakyat. PKP bodoh ni yang menjahanamkan ekonomi rakyat, ekonomi negara, dan juga kedudukan keuangan syarikat-syarikat besar pun hari ni jahanam kerana PKP. Kena faham ni. Okey? Okey tak? So kena selesaikan ni dulu. Tuanku mungkin takkan benarkan pilihan raya. Ini aku bukan nak mendahului tuanku, tapi nak beritahu bacaan politik aku, tuanku takkan benarkan pilihan raya. Maka dia mungkin akan cakap, okey, UMNO ada 25. Maka UMNO carilah rakan yang nak bersama. So terpulanglah pada PPBM dengan PAS. Kan? Ahli PAS kat bawah, dia orang nak bersama dengan UMNO. Cuma 2-3 ekor geng-geng, apa nama? Publika ni je. Bila dah mesra dengan Azmin Ali, mesra dengan Hamzah Zainuddin, dia orang ni lebih mesra dengan PPBM. Tapi yang kat bawah tak ada masalah.
Tapi kalau mereka tak sanggup untuk jilat ludah, maknanya dia dah ludah kita ni sebenarnya lah. Dia dah ludah kita. Kalau mereka tak sanggup nak jilat ludah, maka apa pilihan yang kita ada? Kita terpaksalah kerjasama dengan siapa saja supaya permintaan tuanku untuk elakkan pilihan raya ni dapat kita penuhi. Maknanya, kita mungkin boleh kerjasama dengan PKR, kita kerjasama dengan PAN. Bagi saya, bagus. Kenapa bagus? Ni kita tanya juga. Kerana kadang-kadang kita perlu bagi kawan kita faham apa perasaan kawan kita bila kawan kita bekerjasama dengan musuh kita. Contohnya, masa mula-mula kita bersama dengan PAS, alhamdulillah semua bagus. Sehinggalah satu hari Islam diletak di belakang, royalti minyak 1.7 bilion Terengganu diletak di depan. Maka pada ketika itu PAS mengambil keputusan. Taqiyuddin mengambil keputusan untuk menghantar wakil ke program Kongres Baruah Melayu, Mahathir Mohamad. Okey? Tak pasal-pasal UMNO ni jadi mangsa, UMNO terpaksa hantar wakil juga Anwar Musa. Itu yang Anwar Musa sekarang pun dah macam Baruah Melayu juga. Pasal 1.7 bilion tu. 1.7 bilion. Tak dapat lagi. So kalau ini Bila Azmin pula buka mulut, dia kata kita kena sokong Tun Mahathir untuk terus kekal jadi Perdana Menteri 5 tahun. Tak pasal-pasal juga UMNO terpaksa ikut Mahathir. Dimulakan dengan Baruah Mahathir dalam UMNO, Hishamuddin, yang mengarahkan orang-orang dia untuk memberikan sokongan kepada Mahathir dengan membuat kenyataan, 6 orang membuat kenyataan. Lepas tu diikuti pula dengan kerjasama di antara UMNO dengan Mahathir untuk menubuhkan kerajaan. Cuma Allah Ta'ala selamatkan sampai ke istana. Orang istana beritahu Mahathir bukan nak buat kerajaan bersama UMNO, PAS dan PPBM, tetapi nak membuat kerajaan unity government bersama dengan DAP sekali. Kan? Nanti lu tak habis ni. Bagi jawapan tu kena habis. Sekarang kau ganggu je, aku dah lupa dah apa nak cakap. Okey. So bila benda ni berlaku, sekarang dah lupa dah ni. Sampai kat istana tak jadi. Tak jadilah kerjasama dengan Mahathir. Ni soalan apa tadi? tak sekiranya berlaku. Kau kena betul. Kita ni dah tua. Bila dah tua kena ingat 3 perkara. Kena ingat 3 perkara. Pertama, bila kita tua, kita akan mudah lupa. Kedua dengan ketiga aku dah lupa. Apa soalan dia tadi sebenarnya? Dia ganggu. Okey. Sekiranya tadi apa ni DAP kata dia nak sokong sekiranya PAS apa ni. Okey. Ini patah baliklah Okey. Sekiranya terpaksa, maknanya PAS tak nak lagi bersama dalam Kerajaan Perikatan Nasional di Perak seperti mana yang ditegaskan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan. PPBM pun tak nak bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional, maka cara paling baik ialah negeri Perak mengajar macam mana kita perlu buat keputusan di peringkat pusat. Kita ambil PAN, kita ambil PKR, kita tubuh kerajaan. Apa bagus dia? Ini kena faham. Jangan duk bantah cepat. Apa bagus dia? Kalau kerajaan Perak ada PKR, kerajaan Perak ada PAN, boleh tak di peringkat pusat kita bekerjasama dengan PPBM? Boleh tak di peringkat pusat kita bekerjasama dengan PAS? Tentulah tak boleh. Maka ini akan mempercepatkan proses pembubaran parlimen itu sendiri. Bener juga ya. Yang akhirnya akan membebaskan kita daripada bersatu
Orang pusat ni kita dah beritahu kena keluar daripada kerajaan, tapi tak reti nak keluar. Kan? Masih sayang dengan Bidin. Walaupun hari ni Makcik Kiah berada dalam kesusahan. Jadi kerajaan ni Perak ni boleh ajar pusat apa dia patut buat. Itu je. Itu pandangan saya. Tapi sebaik-baiknya kerajaan itu dibentuk, elakkan daripada melibatkan DAP. Kalau DAP nak sokong kerajaan baru ni, alhamdulillah. Jangan kita tolak, orang nak sokong. Tetapi jangan diberikan tempat di dalam kerajaan. Kena jawatan Sehinggalah kalau pemilihan DAP yang akan datang, kita berjaya tumbangkan Lim Goeng. Kita boleh angkat orang yang di dalam DAP ni yang boleh menghormati hak istimewa Melayu, boleh menghormati kedudukan agama Islam, boleh menghormati bahasa Melayu, boleh menghormati raja-raja Melayu. Masa tu kita boleh pertimbangkan. Sebab tak semestinya dia orang ni terus-menerus je. Sekarang mereka dah pernah memerintah, mereka dah faham bila mereka berada dalam satu negara yang majoriti dia umat Islam, bangsa Melayu, mereka kena bekerjasama. Mereka tak boleh ambil alih pemerintahan dan kemudian menindas Islam. Yang kemudiannya menindas orang Melayu. Kemudiannya meletakkan bahasa Malaysia menjadi bahasa kelas kedua. Kemudiannya membuat perkara-perkara sehingga akhirnya yang di-Pertuan Agong pun lagi. Baru 2 tahun dah lari. So mereka pun belajar. Mereka pun belajar melalui kesilapan. So dalam erti kata, dalam politik ni, macam-macam boleh berlaku. Kalau misalnya adalah di antara diorang ni, mula bercakap bahawa UMNO sekarang boleh bekerjasama dengan DAP. Sehingga ke saat ini, semenjak UMNO ditubuhkan pada 11 Mei 1946, UMNO tidak pernah bekerjasama dengan DAP. Tapi Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe